Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Safety Man Podcast. Kiranya ini adalah kali pertama anda join kami. Welcome to the club. Ini adalah aktiviti mingguan di Facebook Azdahan Safety Man, yang mana FB Azdahan Safety Man intentionnya lah untuk jadi akademi online secara percuma, yang mana kita akan berkongsikan tentang practicality macam mana nak implement OSH kat tempat kerja. Kalau nak belajar apakah itu safety, benda-benda basic tu, itu mungkin anda boleh cari kat tempat lain. Dekat sini kita cerita pasal macam mana nak merungkaikan halangan-halangan kat tempat kerja dan menjadikan implementation OSH itu lebih mudah. Dan kepada rakan-rakan classmate yang selalu join dan pernah join, welcome back. Okay. Baik, sekiranya anda ini pertama kali nampak mamat yang rambut pendek dan rambut macam tak ada sangat ni, nama saya Azdahan Safety Man, mesra disemagi sebagai coach, dan saya ialah seorang professional learning facilitator yang mengendalikan kursus-kursus in-house dan juga menjadi guest speaker di seminar-seminar kebangsaan secara online, face-to-face dan banyak lagi. Baik, so pada malam ini kita akan bercerita tentang high right. High right itu kerja siapa? Okay, so sementara saya nak buka ni kan, saya nak tanya pada pendapat anda lah kan. High right tu kerja siapa High right tu kerja siapa pada pendapat anda? Saya nak buka saya punya OneNote. Saya tahu ada yang siap dengan ada siap dengan pen dan buku malam ni, saya tahu. So saya nak tanya anda. High right cantik tapi atas sekadar kertas sahaja. Okay, baik. Pada pendapat anda lah kan, high right tu kerja siapa? Baca kejap. Kerja bos. Jam okay fast kata. Anis kata department punya kerja. Okay, tak ada seorang pun kata safety punya kerja. Cik Norham kata siapa yang buat kerja tu lah dia kena buat. Orang lain mana tahu hazardnya. Okay. Baik. Terima kasih atas respon yang anda berikan. Okay, baik. Sebelum kita nak pergi ke high right tu kerja siapa, pertama sekali yang kita nak bincangkan malam ni ialah yang pertama sekali. Bila kita buat kerja, kita buat safety ni kan, kita uruskan safety. Kita ni nak jaga siapa? Kita nak jaga siapa? Siapa yang kita nak jaga? Siapakah yang kita nak jaga? Okay, baik. So yang pertama sekali yang kita nak jaga mestilah pekerja, betul tak? Yang pertama sekali yang kita nak jaga ialah pekerja. Pekerja-pekerja yang terlibat secara terus di dalam proses pembuatan, di dalam proses pembinaan ataupun dalam kerja-kerja perkhidmatan yang dilakukan. Itu yang pertama. Dan kemudian kita uruskan safety, nak jaga siapa lagi? Kita juga nak jaga management. Betul tak? Sebab management pun pekerja juga. Management juga adalah seorang manusia. Mereka juga boleh dapat sakit, mereka juga boleh terkena kemalangan. So maka kita nak jaga dua ni yang utama. Namun begitu, pada masa yang sama kita menguruskan safety ni bukannya nak jaga keselamatan orang sahaja. Kita juga menjaga, contohnya kita juga menjaga klien. Klien kita ada tak interest dia ke atas safety syarikat kita? Ada tak? Kalau bagi saya, ada. Contohnya biasanya kalau kat dalam kontrak,
Kalau kat dalam kontrak, biasanya ada dinyatakan requirement safety. Kan? Ada requirement safety. Okay. Dan kemudian selain daripada itu, klien mengambil syarikat kita untuk produce ataupun buat bangunan ataupun buat servis untuk mereka, betul? So, mereka hendakkan produk servis yang telah mereka bayar. So, maksudnya kalau kilang kita terbakar, dia dapat tak produk kita? Tak dapat kan? Jadi sebab itu, kita pun ada juga menjaga klien kita ni. Okay. Kemudian, kita uruskan safety, kita juga nak jaga siapa? Kita pun nak jaga authority. So, paling mudah saya bagi contoh JKKP. JKKP ada tak dia letak requirement kepada kita? Ada tak? Ada kan? JKKP ada. Macam mana dia letak requirement kat kita? Itulah OSHA. AKKP 994, yang lain AKJ 1967, yang lain atau petroleum. Yang lain kita juga ada bomba. Kita juga ada majlis local authority. Yang lain apa lagi? Yang lain kita juga mungkin kita ada union atau apa namanya? Persatuan bisnes. Contohnya macam FMM. Contoh macam FMM ataupun MEF. Okay. So kita jaga safety, ini semua yang kita jaga kan? Saya nak tengok adakah semua orang jaga benda yang sama yang saya jaga dulu. Sama tak yang kita jaga dulu? Abang Raswan ada lah malam ni. UUBL ke UBBL Bang Raswan? UUBL ke UBBL? Pak Raswan ni tahulah bersedih boy. Okay, baik. Adakah semuanya apa namanya? Semuanya menjaga benda yang sama? Ada tak? Kalau ada, komen ada. Kalau tak ada, saya tak ada yang ni cik. Kita orang tak jaga JKKP. Kita orang jaga DOSH. Anis kata, jaga semua kan? Betul lah, jaga semua. Okay. So, Raswan, betul lah Abang Raswan. Abang Raswan ni, malam-malam ni baru pukul 9 Bang Raswan. Dia dah tersyashul pula. Bashir lah kata, okay betul, jaga semua yang ditulis. Okay. Satuan adalah, ini mesti satuan daripada Perak iyalah, baru ingat. If there is accident, JKR, the client kena bom, so client to look accepting very important. Ya, betul. Okay. Alright. Now, so kita bermula di situ. So kita ni kalau kita ni nak mudahkan uruskan semua sekali ni, kita kena buat satu benda, satu dokumen. Dokumen tu namanya OSH Policy. Betul tak? Kita kena create satu dokumen yang akan menjadi satu aku janji, satu dasar macam mana company tu, how the company take care semua sekali ni. So itu yang datangnya company committed. Bahasa perkataan wajibnya ialah mestilah committed untuk jaga pekerja, committed untuk
menghapuskan hazard di tempat kerja. Committed untuk untuk mematuhi peraturan-peraturan yang terpakai dan juga yang lain-lain yang relevan. Committed untuk mengadakan usaha-usaha seperti program-program training. Committed untuk mengadakan sumber-sumbernya. Betul tak? Itu semua benda yang kita tulis kan? Kalau korang tak tulis sebab ngikut Section 16, itu sendiri punya tanggungjawab. So kepada yang banyak saya tak nak cover lah DOE, kita cerita safety lah Bang Ham, Cik Ham. Okay. So kita sorry. Susun balik, aku nak cerita apa dia nampak Cik Nur Ham tadi. Jadi dengan OSH polisi ini OSH polisi tukar color pen. So OSH polisi ni yang jadi guide macam mana company nak jaga semua sekali ni. Okay, betul? Betul. Okay, baik. So daripada OSH polisi sekiranya yang committed ni tidak dilaksanakan, maka ianya hanyalah janji-janji kosong. Janji-janji kosong. Betul tak? Saya sebagai auditor bila pergi ke tempat klien, tempat auditi itu, OSH polisi adalah satu dokumen yang akan saya tengok dulu sebab dekat situ tu kita boleh ukur tahap komitmen managementnya tu pada level mana. Dan kalau cakap pasal level ni, saya suka menggunakan Energy Institute punya level tu lah yang yang bermula daripada saya tak ingat Energy Institute, yang paling tinggi generatif, kemudian preventif, kalkulatif, apalah lagi yang bawahnya saya tak ingat. So kita ni berada dekat level mana? Level paling bawah pathological ke? Yes, level paling bawah ialah pathological. So daripada polisi tu pun sendiri kita boleh kita boleh ukur tahap komitmennya. Sebab daripada situ pun kalau kita nak kenal pasti tempat kerja yang world class, yang tahap generatif, yang level tinggi-tinggi ni, kita akan tanya pada pekerja, what do you understand about the policy? Even biasanya sebelum tanya dekat pekerja, kita akan tanya kat safety officer dulu, what do you understand about the policy? So kalau yang ini pun tak faham, yang ini payah. Jadi kepada yang faham, segala komitmen ni tak akan dibiarkan daripada jadi omong kosong. Kita tak nak dijadikan dia omong kosong, maka akan dimulakan dengan menguruskan safety secara sistematik. Dan di sini sebelum sampai ke hierarchy polisi ni, kita ada bahagian ini, roles and responsibilities. Okay. Dekat sini jawapan kepada hierarchy kerja siapa tu, dia berada dekat sini. So dekat sini yang saya diajar dulu, kita bahagikan kepada 3. Yang pertama ialah top management. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua ialah management ataupun middle management. Dan kemudian yang ketiga ialah workers. Dan kemudian
Mungkin adalah yang keempat. Contractors and visitors. Yang ini ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tanya kat tempat kerja anda, ada tak buat bendalah ni? Ada tak? Ada tak? Ada tak buat bendalah ni? Oh, terima kasih Fakri. Pathological, reactive, calculative. Ya, awak memang handal. Awak memang handal. Okey. Tempat awak. Oh, kita ada tetamu, kita panggil dia lah masuk dalam kejap. Cik Asri. Dia jadi teman saya lah malam ni. Tempat anda, ada tak anda tulis ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Man. Khabar? Baras. Alhamdulillah. Lama tak berborak lah. Yalah, baru masuk ni baru masuk ke office yang kau Okey. Okey, nak sambung dulu. Okey. Sambung. Okay. Cik Nurham kata kalau ada ISO mestilah ada kan? Tak semestinya. Tak semestinya. Benda ni tak semestinya ada ISO baru ada benda ni. Tak. Ianya semuanya bergantung kepada anda. Anda semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda yang nak kena pandai untuk susun bendalah ni selepas ada polisi. Anda semua yang nak kena ada ni. Sebab saya ada sahabat saya, dia ni memang high performer lah. Dan dia dah sampai ke level safety manager kat satu tempat, dan kemudian bila projeknya habis dia kena masuk ke tempat lain, jadi safety biasa je lah. Dan bila dia masuk kat tempat tu, dia still buat kerja dia in management style. Dan you know what? Bos dia suka sebab cara kerjanya tu tersusun. Sebab anda nak kena tahu, antara masalah bisnes ialah managing the organization. Maksudnya mereka nak menyusun department tu supaya tersusun dan berfungsi dengan baik. Ini top level punya view yang anda nak kena belajar. Macam saya sendiri, sebab sejak saya menceburi dalam bisnes, so saya melihat bisnes organisasi tu bukannya just department ni. Tak. Dia masalahnya setiap bisnes ni, even company yang buat besar-besar, mereka ada masalah untuk integratekan daripada department ni bekerjasama dengan yang ini, dan dia jadi satu flow yang cantik. Sebab itu dekat dunia ni, untuk yang kilang, ada ilmu dipanggil Lean. Lean adalah menyusun semula department tu supaya bekerja dengan baik. Sama juga dengan Six Sigma. Six Sigma pun akan fokus tentang membuatkan proses itu berjalan dengan baik. Dan sekiranya anda ada masalah dengan hierarchy, itu hanyalah satu lagi masalah daripada organisasi yang tak tersusun. Ini yang anda nak belajar pada malam ini. So bermaksud kena ada roles dan responsibility ni supaya orang clear apa yang saya kena buat, apa yang safety buat, dan saya punya buat ni sampai ke level mana. So inilah dia. Ini yang kita nak kena be clear. Especially pada masa mula-mula kita mendarat dulu. So soalan saya kepada anda dah berapa lama mendarat dekat tempat kerja anda? Okay. Simah kos. Simah. Ada ke saya? Bukan Simah, Lean. L-E-A-N. Tulis kat ruangan komen. L-E-A-N. Mana datang Simah? Macam pelik je. Okay. Lean Six Sigma adalah gabungan kedua-duanya.
Kalau Anis tahu tu, kalau ada tempat kerja, kalau ada program Lean Six Sigma tu, you should learn, you should be part of of the team. Memang very very valuable untuk untuk dipelajari. Okay, baik, kembali. So dekat sini, saya nak bagi tahu pada satu masa dulu, pada zaman OSAS 18001, ada diwujudkan bendalah ni, jawatan ni. Management Representative. Dulu ada diwujudkan jawatan ni. So, pada zaman OSAS 18001 dulu, banyak manajemen yang telah mengabaikan kesuksesan, kejayaan persijilan OSH management system mereka itu dan meletakkan 100% kepada orang ini. Pada orang ini, 100%. Mati engkau. Dan kisahnya lah kan, benda ni bukannya berlaku dekat kilang-kilang SME, bukannya dekat industri small medium industri je tau, dia berlaku dekat MNC juga. Kata safety department, you are the management representative, so I'm putting the success responsibility to you. Oi, matilah nak. Cannot. Okay. Sekarang yang ini dah tak ada. Ni dah tak wujud dah. Sekarang ni yang bertanggungjawab atas management system ialah top management. Dia yang ada tanggungjawab untuk ensure the OSH MS works. Ni. Secara overallnya lah. Dan kemudian dia juga accountable and responsible. Yang ini pun perkataan dua ni, accountable and responsible ni, ini adalah dua perkataan yang anda nak terapkan dengan tim anda. Apakah maksud accountable dan responsible? Secara mudah, maksud accountable dan responsible ialah boleh kena tindakan. Kena tindakan. So tindakan tu macam mana? Tindakan tu ialah pendakwaan dan juga yang lain disiplin lah. Disiplin. Yang ini kena ada. Dan yang ini semua nak kena ambil cakna. Anda punya tim management anda, tim pekerja anda. Sebab accountable dan responsible ni, ini pun yang kita nak betulkan. Dekat sini pun sama. Accountable and responsible workers pun sama. Accountable and responsible contractors and visitors pun sama. Accountable and responsible. Dan anda juga nak bagi tahu ayat ni. Dekat mahkamah, ayat defense saya tak tahu itu tak valid. Tak kira lah apa sahaja sebabnya. Contohnya saya sekolah tak tinggi, saya tak ada internet, saya hanyalah pekerja rakyat marhain biasa sahaja. Ayat saya tidak tahu itu tak valid. Itu adalah hujah yang tak valid. Kalau dekat tempat kerja boleh lagi nak dicampak terbang sana kan. Mana Wah tahu, mana saya tahu, semua orang tak bagi tahu. Tak boleh. Dekat mahkamah tak boleh. Kalau dekat tempat kerja boleh. Okay, baik. So roles and responsibility, accountable dan kemudian workers pun accountable and responsible dan kemudian contractors dan visitors pun accountable dan responsible. Dekat sini. Dekat sinilah jawapannya.
Dan siapa yang nak mengarang benda ni, safety lah. Oh ya, baru adalah nombor 5. Nombor 5, safety department. Safety and health department. Kalau nak ambil mudah, senangnya lah. Yang ini ambil peraturan SHO. Yang ini ambil section 24. Yang ini boleh ambil 24 tambah dengan 21. 21 tanggungjawab kontraktor. Saya tak ingat. 21 ke 17? Siapa yang ingat boleh tak tolong tulis dekat ruangan komen. Yang ini ambil 15. Yang ini ambil 15. Jangan ada yang nak tanya pula 15 tu apa, coach. Payah. Okay. Ya, kalau ada soalan boleh tanyakan soalan. Dapat green bag pun dah bersyukur. Green bag pun okey bro. Okay. Apa beza accountable and responsible? Kalau responsible, anda bertanggungjawab tapi anda tidak dipertanggungjawabkan. Faham tak? Dia macam ni, kalau contoh macam apa namanya, contoh yang bertanggungjawab tapi tak dipertanggungjawabkan. Maksudnya kalau orang tu tak menunaikan tanggungjawab dia tidak dihukum. Kalau accountable, orang itu memang akan dihukum. Macam itulah. Boleh Anis Dia accountable and responsible. Kadang-kadang dia responsible tapi tak accountable. Kalau dalam department saya biasanya kalau kerja-kerja tu memang ada. Dia boleh suruh pekerja tu buat, tapi apa-apa jadi dekat job tu bukannya salah pekerja tu tapi salah supervisor dan juga managementnya yang akan dipersoalkan. How do you manage the work? Okay. Tak cukup faham Encik. Fardu kifayah dan fardu ain. Boleh juga. Fardu kifayah and tapi dia tak boleh lah. Kalau fardu ain, contohnya macam solat 5 waktu, wajib. Semua orang wajib kena buat. Kalau fardu kifayah, contohnya belajar cara untuk solat jenazah, wajib hanya untuk beberapa orang kat dalam komuniti ini untuk belajar ilmu tersebut, tak wajib untuk keseluruhannya. Maksudnya budak-budak kecil tu taklah wajib, mak-mak orang tu taklah wajib. Yang wajibnya mana yang mana yang kita lantik tu, yang itu baru wajib lah. Boleh lah. Boleh tak Anis? Aku pun susah nak tak ada idea pula tanggungjawab dengan kepertanggungjawapan ni. Macam tu lah. Okay, baik. Lain ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Soalan tak ada? Okey, baik. Jadi di situ. Jadi di sini anda nak masukkan semua tanggungjawab tu dekat dalam ni dan kemudian anda nak kupaskannya. Ingat ya, kadang-kadang kita ni memanglah kita kalau boleh kita nak spell satu persatu secara detailnya kan. Ceritanya bila kita tulis roles and responsibility ni, ada masanya kita nak gunakan ayat yang tak berapa spesifik. Contohnya to ensure the all incident are investigated. Kita tak katalah bukan dia yang mesti investigate, tapi dia kata dia mesti ensure that the incident must be investigated. Kalau macam HIRAC, to ensure all works has risk assessment performed.
before it is done. Kita tak kata dia yang wajib buat. Kita letak tanggungjawab tu dan kebertanggungjawatan untuk memastikan yang risk assessment dilakukan untuk setiap kerja sebelum kerja itu dilakukan ke atas dia. Saya tulis kat sini lah. To ensure all works has risk assessment prior start of work. Okay. So itu ialah bahagian pertama tentang tanggung hierarki itu kerja siapa. So jawapannya terletak di sini. Okay. Baik. Saya kira Hani pun tak berapa nak faham juga ya tentang tanggungjawab dan kebertanggungjawapan tu. Dia senangnya satu boleh masuk jail, satu lagi tak masuk jail. Macam itulah. Saya akan buat lagi lah kelas lain untuk menerangkan tentang tanggungjawab dan kebertanggungjawapan ni. Okey, baik. Okey, sebelum kita nak pergi ke topik yang seterusnya, saya nak umumkan sedikit promosi. Okey, kita akan menganjurkan program Heroes pada bulan depan ni. Share screen. Chrome tab. Heroes. Share. Kita akan anjurkan program ini. Program ini ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada anda yang ada isu macam mana nak coordinate anda punya risk assessment, dan kemudian anda juga ada isu macam mana nak laksanakan hierarki secara sepenuhnya. Sebab ada banyak orang ada masalah, dia tahu macam mana nak buat hierarki tapi dia tak sure macam mana nak lakukannya, especially dengan mengikut ISO 45001 punya standard. Jadi ini adalah topik-topiknya selama 2 hari online via Zoom. Kita akan belajar secara praktikal satu persatu daripada daripada hazard hunting sampai risk assessing, control, commanding sampailah documenting. So ini akan memberikan anda metodologi macam mana untuk comply dengan standard-standard yang requirement yang dituliskan oleh ISO 45001 secara praktikal. Saya tak bagi teori, kita akan bagi praktikal dan anda akan dapatkan tools-toolsnya. Okay. Dan ini kita punya fee solo RM550, dan kiranya anda berdaftar secara berdua, anda boleh dapat harga sebanyak RM400 sahaja. Malam ni ada good news. Saya akan buat flash sale pada malam ini. Siapa yang ambil flash sale, dia pun dah berkelip-kelip macam tu. So dalam flash sale untuk malam ini, terhad untuk 48 jam sampai ke 24 September nanti, saya letak harga hanya RM390 seorang. Tak payah nak cari kawan pun, dan anda boleh nak dapatkan promosi itu dekat post kita dekat Facebook ni. Nanti anda keluar dan tengok dekat ni, tengok dekat kita punya post, ada tadi, cari gambar ni. HRDF claimable tak? Yes, HRDF claimable 10 mata CEP. So saya bagi 48 jam sahaja untuk anda ni. Heroes tu kalau newbie sesuai tak untuk join? Sesuai, sebab kita akan refresh balik daripada awal, dan
anda pun bukannya bukannya newbie sangat, anda dah ada basic kan. So kita akan perkuatkan, including satu topik yang mana tempat lain, trainer lain mungkin tak cover, iaitu tentang macam mana nak tentukan risk matrix. Itu secara praktikal, dan saya akan kongsikan metodologi yang saya bina dan macam mana nak gunakan nombor-nombor tu untuk improve anda punya OSH management system. Alright? Okay. So boleh pergi ke Facebook Azan Safety Man lepas ni 48 jam, lepas tu saya akan tutup promosi ini. Terima kasih. Okay. Alright. Now, kita akan sambung dengan kita punya topik. Topik yang kedua ialah macam mana nak tai chi. Macam mana nak tai chi. Macam mana nak tai chi. Tai chi strategi. Okay. Ini adalah cara macam mana saya buat dulu. Ini saya buat. Walaupun kerja kat company oil and gas, bukanlah bermaksud anda boleh nak terus bebas tangan. Hey, tak payah buat highlight. Tak semestinya. Okay. Okay. So ini cara yang saya buat dulu. Okay. Dia ada tiga fasa. Dia ada 3 fasa. So dia ada fasa 1, fasa 2, dan kemudian fasa 3. Sekejap, korang ni nampak ke tidak ni? Nampak kan? Okey, nampak. Alright. Okey, baik. So, fasa 1. Fasa 1. Fasa 1 ialah fasa educate. Fasa educate. Kenapa kena ada fasa educate? Dia senang aja. Kalau orang tu tak tahu, kalau dia tak ada no knowledge, no skill, orang tu akan reluctant, orang tu takkan nak buat kerja tu, setuju tak? Sama macam kita safety. Dulu masa kita mula-mula ada COVID dulu, tiba-tiba tanggungjawab untuk coordinate COVID-19 punya punya action semuanya kat kita kan. Dengan kita punya dengan reporting semua sekali kena kat kita, betul tak? Itu yang jadikan kita stres. Sebab kita tak ada dua benda ni, kita tak ada knowledge dan juga kita tak ada skill. Dan memang anda tak boleh nak lawan kalau dia kata saya tak tahu. Betul tak? Jadi dekat sini ni training adalah penting. Training lah. Training adalah penting. Tak kira lah anda buat sendiri ataupun anda panggil konsultan luar. Semuanya anda nak kena ni juga. Anda nak kena juga provide segala knowledge dan skill tu supaya mereka ada dua benda basic ni. Yang ini. Dan kemudian fasa yang kedua. Fasa yang kedua ialah fasa praktis. Fasa praktis. Okey. Pada fasa 1 dan fasa 2, ini adalah fasa di mana keadaan yang anda alami sekarang sedang berlaku. Keadaan itu ialah semuanya safety yang buat. Ini adalah fasanya. Fasa 1 dan fasa 2 ialah fasa di mananya semuanya safety yang buat. Ceritanya anda nak kena bijak. Memang semuanya safety yang buat, tapi melibatkan mereka.
So mereka ni macam mana terlibat? So mereka ni terlibat dengan bagi input dan juga review. Ini dua ni. Semuanya memang kita yang buat. Saya nak kena mengaku, saya pun dulu saya yang buat semua tu. Dengan panggil orang, buat form, key in, semuanya saya buat. Ceritanya sampai bila kita nak buat macam tu. Sebab itu bila kita buat sesuatu mesti ada tujuan. So sekarang ni aku buatkan untuk awak. Itu namanya demo. Semua safety yang buat ni, ini namanya demo. Demonstrasi. Demonstrasi tu kau faham tak demonstrasi tu apa? Demonstrasi tu bermaksud saya tunjukkan kepada awak macam mana saya buat. Dan bila kita buat demo ni, pada masa yang sama pun kita nak kena pastikan yang cara kita ni, cara ataupun method kita ni mereka boleh ikut. Apa maksudnya? Contohnya cara kita buat ialah kita panggil diorang selama setengah hari dan kemudian kita buat 2-3 topik. So kita bagi training, langkah kerja tu apa, hierarchy tu apa, hazard tu apa, control tu apa, macam tu. Dan so kita tunjuk dia macam tu. So mereka boleh nak follow cara tu, cara pergi kat satu tempat, kumpul ramai-ramai dan kemudian dan kemudian kita kita isi borang tu sama-sama, kita discuss sama-sama, lepas tu safety yang masuk ke dalam rekod. Yang itu. Boleh? So itu adalah demo. Kalau dia tak ngam, cari cara lain. Cari cara lain yang boleh menepati boleh menepati cara mereka bekerja. Contoh yang lain saya boleh bagikan, buatkan template. Buatkan template. Okey. Dan kemudian bila mereka dah belajar, mereka dah praktis sampailah ke fasa ketiga ni, fasa peralihan. Kita panggil dia fasa peralihan. Fasa peralihan. Okey, fasa peralihan tu macam mana? Yang ini pun kena buat sikit-sikit juga. Okey, yang pertama, anda nak connectkan anda punya hierarchy dengan anda punya OSH management system. So hierarchy kita link dengan OSH management system dengan menjadikan dia objektif. Okey. Objektif ni height. Okey. Objektif ni pada tahun pertama ownernya ialah safety. Owner. Tahun pertama ialah safety. Tahun kedua pun safety juga. Tahun ketiga pun kita pun jadi safety. Safety untuk new. Lepas tu kita campurkan department untuk review. Sebab tahun pertama anda dah buat, tahun kedua dah buat. So at least lah anda dah ada 30 hierarchy dekat tempat kerja anda, betul tak? So bila masuk tahun ketiga tu, yang dah ada tu dah cukup masa untuk direview. So anda boleh letakkan tanggungjawab untuk review tu, objektif tu kepada department punya, sebagai department punya objektif. Cakap dengan diorang, tak payah buat baru.
kerja awak cuma baca balik, lepas tu lepas tu mana yang obsolete, mana yang dah tak valid keluarkan, mana ada benda baru masukkan. Ini dia. So kita mulakan dia dengan review. So saya masukkan sekali notanya kat sini. Kita masukkan kat sini. So review. Saya punya request dulu dan diorang senang je. Yang not valid keluarkan. Yang baru masukkan. Contoh macam glove. Dulu pakai glove yang ni, lepas tu dua orang kata susah lah, tukar pakai glove lain. Itulah maksudnya. So benda-benda yang dah ditukar tu, yang ada masuk kat dalam tu tak apa, belasah je. Okay? Right. Dan kemudian bila masuk tahun yang keempat, barulah kita masukkan department untuk buat new. Kualitinya kita bagi diskaun. Kita bagi diskaun. Maksudnya kita tak expect kualitinya tu sama dengan kita. Kualitinya mungkin macam budak first time, orang yang first time baru nak start buat high rec. Contoh macam kualiti yang baru nak start buat high rec, contohnya dia punya langkah kerja ada 3 je. Lepas tu setiap langkah kerja tu cuma ada 3 je hazard. Daripada 3 hazard tu dia punya kontrolnya tu pun dia pergi letak PPE dulu. Dia tak ikut hierarchy of control pun. Kemudian dia punya numbersnya pun letak pun entah bukan-bukan. Tak apa. Accept je, no problem. Sebab yang ini ni makin lama diskaun anda, katalah yang ini 80% lah kan. Yang lepas tu kurangkan daripada 80%, 50% dan kemudian tinggal 40, 30, 20. So dia akan jadi begitu. So sedikit-sedikit kualitinya akan akan meningkat dan pada akhirnya high rec itu telah ditaici kepada mereka. Ada tak soalan? Teruknya. Apa maksud encik own by safety? Maksudnya, kejap So maksudnya, orang yang bertanggungjawab ke atas objektif tersebut. Orang ni bertanggungjawab ke atas objektif tersebut. Objektifnya berbunyi begini, untuk buat 10 high rec pada setengah tahun kedua, tahun 2021. Siapa yang bertanggungjawab supaya objektif tersebut tercapai, letak kat situ safety department. Itu maksud saya. Anis ni banyak tanya soalan yang interesting. Okey, baik. Nanti worker demand sijil coach. Bagi dia sijil, tulis dekat situ tu, tulis dengan besar-besar, this person is qualified to perform high rec without a doubt. Memang dia qualified, he can do and he can do the best. Tulis dekat sijil tu, lepas tu masa bagi kat dia, ambil gambar sama-sama. Macam ni. So bila kita minta dia buat, lepas tu dia kata tak tahu, tunjuk balik gambar ni. Awak ingat tak dulu awak dapat sijil? Ingat tak? Awak baca tak atas sijil tu apa? Dan awak memang dah terima kan sijil tu sebab kita dah ambil gambar sama-sama.
Kan, dah ambil gambar sama-sama. CJ tu kata awak dah qualified, competent without a doubt tau. Jadi sila bagi je, Cik Zul, bagi je sijil tu kepada mereka dengan supaya kita boleh singkirkan alasan tak tahu. Sebenarnya saya paling sakit telinga dengar perkataan saya tak tahu tu. Aku paling benci dengan benda tu. Okey, baik. Masuk tahun kedua dah resign dari situ, dah coach muntah high buat sorang-sorang. Okey. Kita ada Cik Zulkarnain, ada 2 orang rupanya. Okey. So Cik Zulkarnain Zulkifli, yang ini ni saya bagi contoh saya. Sebab saya dulu kalau nak melompat, masa 3 tahun pertama memanglah 3 tahun. Lepas tu saya punya ni 5 tahun. Fasa melompat saya 5 tahun. So saya designkan fasa saya ni untuk 5 tahun punya tempoh perkhidmatan. Jadi kalau tuan buat untuk 2 tahun, jadi tuan plan lah untuk 2 tahun. So kalau 2 tahun tuan buat macam ni, boleh bayangkanlah betapa busynya. So tahun yang fasa 1 tu mungkin nak target 6 bulan, fasa 2 tu lagi 6 bulan, fasa 3 tu untuk tahun yang kedua. Faham tak? So bilangan masa tu mengikut kesesuaian anda. Tapi kalau anda cuma kerja kat situ 6 bulan, saya tak pastilah macam mana nak buat. Saya tak pernah buat 6 bulan. Yang saya buat semuanya makan tahun. Sebab saya suka benda tu slow tapi kekal. Sebab memang setiap tahun saya punya saya punya masalah saya berkurangan sebab memang saya dah plan begitu. Boleh Okey, baik. Okey, masalah juga coach, tahun ketiga diorang tanya apa pasal tahun lepas you buat, ini tahun saya kena buat. Okey, sebab itu Cik Zulkarnain, kita bermula daripada yang pertama tadi, tanggungjawab tadi, okey, dan kemudian dalam training kita, masa kita educate mereka, tolonglah tekankan ini tanggungjawab orang yang buat kerja, proses owner. Okay, sebab apa? Saya bagi tahu sekarang. Kenapa benda ni tak elok bagi dekat wang safety? Kenapa benda high rec ni tak elok dibagi ke wang safety? Okay. Dalam high rec, kita ada 3 kolom. 4. 1, 2, 3, 4. Kita ada langkah kerja. Okey, baik. Kita ada langkah kerja dan kemudian kita ada hazard dan akibat. Dan kemudian kita ada risiko. Dan kemudian kat sini kita ada langkah kawalan. Okey. Baik. Kita sekiranya high rec tu, sekiranya ada sesiapa kata, Azhan, you lah buatkan high rec untuk kita orang. Saya akan tanya balik, sure? You sure? Nak saya buatkan high rec sorang-sorang untuk you all? You sure? Soalan you sure tu bunyinya macam bahaya kan? Yalah, bahayanya dekat mana? Bahayanya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dekat langkah kawalan. Apa sahaja yang ditulis dekat sini wajib wujud. Ni. Katalah kat sini mesti ikut SOP. SOP-nya kena ada. SOP-nya kena ikut. Kalau kena ada PPE, PPE-nya kena ikut. Kerja tak boleh dijalankan selagi semua yang ini tak wujud. Sekiranya anda buat cantiknya dekat high rec tapi dekat dalam barai, maksudnya
Maksudnya anda buat benda ni sambil bermimpi. Simple as that. Kalau kat dalam tu barai, tulis je lah kat dalam ni barai. Apa susah? Kan? Kalau kata tak nak pakai PPE, dah lah kita letak je lah kat PPE tapi risiko tu naikkan lah. Simple. So make your hierarch as actual as you can. Sebab ini yang selalu saya selalu saya jumpa. Management saya tak support. Management saya teruk. Department semua tak nak dengar cakap. Okay. So bila JKKP beraudit, awak dapat grade apa? Grade B. Grade B bagus. Okay. Auditor datang, berapa banyak finding? Oh, 0 finding. OFI pun tak ada. Saya pun heran. Kata management teruk, department tak support, tapi kenapa semua-semua sekali tu cemerlang? Minta maaf cakap ya, kadang-kadang anda yang mencipta masalah untuk diri sendiri. Minta maaf cakap. Kalau barai. Jangan nak belagak naik motor besar-besar tapi sebenarnya tayarnya botak sebab tak mampu nak tukar. So macam tu lah. So di sini kuasanya kuasa. Langkah kawalan ni kuasa sebenarnya. Langkah kawalan ni kuasa. Kalau saya dah tulis kat situ mesti baca doa sebelum start, mesti baca doa. Tak boleh baca doa, tak boleh start kerja. Dia macam tu. Okay. Alright. So itu Cik Zulkarnain bukan tak tahu, malas nak ambil tahu, takut nanti kena buat. Dia bila dah jadi accountable dan juga responsible tu kan penerus ni kan. Kalau dia malas nak ambil tahu, so dia kena bertanggungjawab lah. Kita jadi safety ni, kita boleh mengingatkan je. Saya nak ingatkan kawan-kawan safety semua sekali ni jangan sampai hilang rambut macam saya ni mengingatkan orang, jangan. So bila kita mengingatkan orang, kita just mengingatkan mereka sekadar kemampuan kita. Kita cuma mampu ingatkan mereka 10 kali sehari selama 360 hari, dah cukup 10 kali. Jangan tambah lagi jadi 11 kali. Dah, jangan. Kalau mampu ingatkan 20 kali dalam masa sebulan, 20 kali dah cukup. Jangan lebih daripada tu. Jangan stres-stres. Buat apa? Okay, buat apa nak streskan hidup anda? Saya pernah dulu kena tegur dengan saya punya department. Saya punya director. Dia tanya, are your management stupid? Oh, macam tu kan? Oi. Dia tanya, yang kat dalam tempat kerja kita ni umurnya berapa? 7 tahun, 9 tahun yang hari-hari nak kena ingatkan pasal solat lah, itulah, inilah. So, elemen tanggungjawab dan kebertanggungjawatan tu perlu ditekankan. 1. Nombor 2, usah backup. Kalau barai. Dah, that's it. Buat apa nak belagak orang kaya? Padahal bukannya ni sangat pun. Bukannya bukannya bagus sangat pun. Tak bagus lah. Okay. Munir ada. Okay. Alright. Coach nak tanya macam mana nak address opportunity dalam hierarch. Yang itu kelas seterusnya lah Malam ni tak sempat tu. Ni dah pukul 10 dah ni. Coach nak tanya, kita perlu hierarch ataupun hierarch? Saya nak beritahu, saya tak panggil kedua-duanya, saya panggil dia heroes. Saya panggil dia heroes. Hazard identification, risk and opportunity assessment. Heroes. Ini adalah metodologi yang saya formulakan berdasarkan daripada hierarch dan juga ISO 45001 punya ni.
Metodologi bermaksud apa? Bermaksud anda akan ada sebab untuk setiap perkara yang anda tulis dalam hierarchy tu, dia ada sebabnya. Okay. Coach, live ni ada reply tak? Dia tak ada reply, dia ada replay. Ada rakaman, ada. Lepas ni boleh tengok. Okay. Coach, kalau tak buat GSA, buat hierarchy terus, okey ke? Okay, baik. Yang ini boleh nak diterangkan. Okay, gini hierarchy versus GSA. Okay. So, hierarchy GSA. Okay, baik. Now, GSA ni apa? GSA ni ialah anak kepada hierarchy. Hierarchy kita ada 4 elemen tadi kan? Satu elemen yang hierarchy tak ada ialah dia tak ada kejap. Dia tak ada benda tahan ni. Dia tak ada risk. Okay. GSA ni diwujudkan sebab dia nak mudahkan hierarchy dan dia nak pastikan every work is assessed. Okay. Baik. Ceritanya GSA ni dia tak menepati dia tak menepati ISO 45001 punya requirement, sebab 45001 dia ada requirement untuk risk ni. Tapi kenapa diwujudkan? Sebab dia nak ensure ni, so yang ini ni still nak kena convert kepada hierarchy juga satu hari nanti. Kalau untuk quick, cepat-cepat boleh, sebab hierarchy ni proses dia tedious. Jadi kalau tak ada GSA buat hierarchy lagi bagus. Lagi bagus. So hierarchy adalah adalah dokumen yang utama. Okey. Baik. Okey. Kebanyakan hierarchy ni safety selalu bertekak dengan engineer siapa yang buat, coach. Okey, baik. Alright. Bertekak apa? Safety versus engineer. Yang ini ni ada seorang sahabat saya pun ada masalah dengan engineer ni. Okey, baik. Again, dia gini, dia tak payah nak gaduh-gaduh. Hierarchy ni dia kena ada 4 orang. Kena ada 4 orang yang terlibat. Ada 4 orang. Okey, yang pertama kena ada siapa? Kena ada workers. Dan kemudian kena ada wakil management. Dan kemudian kena ada safety sebagai fasilitator. Dan kemudian kena ada technical. Kena ada technical punya expertise. So keempat-empat ni menyumbang kepada hierarchy. Okay, baik. Dan kemudian yang lain yang bertekak tu, yang anda kena buat ialah roles and responsibility. Roles and responsibility. Yang ini anda nak kena belajar line up kan, siapa yang kena buat siapa kena buat apa. Sebab apa? Inilah namanya management, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia tak boleh nak main tolak tai chi, tak boleh, aku tak nak buat. Tak boleh. Anda nak kena buat roles and responsibility ni. Dan kalau anda nak tai chi awal-awal, bendalah ni anda yang buat. Ni safety yang buat bendalah ni. Buat benda ni awal-awal. So si engineer ni tak sempat buat apa-apa, tahu-tahu benda tu dah ada kat dia. Itu pun nak ajar. Kau faham tak? Kan safety management system tu kan awak yang design. Macam mana boleh jadi bertekak? Okey. Baik.
Beza high-rec register dengan high-rec. Oh, senangnya high-rec register ialah senarai apakah high-rec yang anda ada dekat dalam satu organisasi. High-rec tu dokumen yang saya tunjukkan sampel tadi itulah. Okey. Baik. Kat kilang saya JSA untuk projek attached with PTW. Itu contoh di mana aplikasi JSA digunakan. Okay, ceritanya sekiranya benda tu dah selalu buat, nak kena convert jadi high-rec juga. Sebab dalam high-rec dia ada cover rutin, non-rutin, abnormal, emergency, neighboring, outstation punya activities dan banyak lagi. So nak kena convert juga. Okay. Baik. Ciao Sri. Tadi saya just nak campur sikit berkenaan JSA dengan risk assessment tu. Take note kalau kau buat JSA tak buat risk assessment, kau punya dosa belum lepas lagi. Tahu tak? Itu cerita dia. Dosa belum lepas Dosa belum lepas lagi. Dia punya dosa, dekat dosa Siratul Mustaqim tak lepas lagi. Tanggungjawab tak lepas lagi. Tanggungjawab tak lepas. Dari segi undang-undang ke, dari segi ISO 14,000 ke, dia tak lepas lagi. Sebab tu dekat orang nampak dekat oil and gas dia pakai dekat projek pakai JSA, tapi dia kena ingat sebenarnya benda tu semua dah ada dalam risk assessment. Risk assessment dah ada. Cuma bila risk assessment ni kelemahan dia ialah dia tak dinamik. Jadi bila kau berhadapan dengan kerja yang dinamik, kan, di mana step kerja, kan, mula-mula 5, tapi in the middle of work, dia bertukar jadi 4, jadi 3. Pasal nature of work, mungkin cuaca berubah, step kerja berubah dan sebagainya. Jadi, kalau dalam keadaan begitu, kau kena backup dengan JSA lah. Itu je fungsi JSA sebenarnya. Pasal kau takkan nak buat assessment separuh jalan, buat kerja separuh jalan, tukar assessment lagi kan? Tak mungkin lah kan. Jadi JSA je lah. Gitu je lah. Jadi ya, kontraktor pun sebenarnya tak ada alasan untuk dia tak buat high-rec kan. Patutnya dia boleh buat. Dan memang kerja dia kot. Tapi kadang-kadang aku pun pelik juga, dalam kontrak ada yang pernah aku jumpa ditulis high-rec tak perlu tapi JSA wajib. Itu okey. Dan kontrak tu yang tulis orang safety manager yang tulis. Kontrak tu safety manager yang draft. Aku tak berapa clear lah kan. Kau buka undang-undang satu dunia mana pun dia ada tulis risk assessment, dia tak tulis JSA. Tu dah datangnya kekeliruan di alam pekerjaan kita ni. Jadi JSA tu datang selepas apabila risk assessment itu jadi dinamik. Risk assessment tak boleh dinamik, jadi diorang apakan dokumen yang nak backup. Jadi dia terus buat JSA. Sebab tu JSA itu one off. Dia one off. Kan? Kalau aku kata aku buat iCopy punya JSA kan, aku buat iCopy kan. Kalau aku masak jerang air, JSA satu JSA. Kalau aku masak air pakai microwave, dah tak boleh pakai JSA yang tadi tu. Kena JSA microwave pula. Itu konsep dia lah. Pasal dinamik tu je, itu dia dinamik je. Dinamik dia isu je. Pasal assessment dia tak boleh buat dinamik. Itu je lah apa ilmu yang aku pandai nak kongsi. Itu je lah. Terima kasih. Boleh Coach? Ya. Ini pun hari itu Asri tadi yang awak punya 5 tahun tu pada saya
Sorry, teruskan. Tadi awak punya plan yang 5 tahun tu, wish, panjang tu je. Panjang bang, halus. Ada setengah industri boleh. Tapi kalau industri yang dia punya high rate sampai 1,000, 2,000 high rate, semput tengah jalan. Kalau setakat high rate ada 100 tu kira sub sway je. Tapi kalau industri yang besar, kalau beribu-ribu dia punya high rate, 5 tahun tu berat juga safety nak tanggung. Kan? Mungkin boleh dikurangkan sikit lah. Tapi memang samalah. Permulaan dia tu safety kena lari 3 kali lebih laju. Permulaan dia safety kena lari 3 kali lebih laju. Buat cari umpan banyak-banyak, cari pancing banyak-banyak. Jangan cari ikan, cari umpan, cari pancing. Cari umpan, cari pancing. Lagi besar umpan, lagi bagus. Ya. Tak kata bos aku dulu, cari penyokong. Cari peminat. Bila dah ada peminat, tak payah disuruh pun dia akan buat sendiri. Betul? Tak payah disuruh, dia buat sendiri. Tapi kena betul-betul jadi peminat dah. Ini namanya kita menarik instead of menolak. Orang menolak ni lagi kuat dia punya handbrake. Kalau kita tarik ni, dia datang kepada kita. Itu saya punya metodologi. Dia menarik. Sebab saya dulu kebanyakan orang safety. Tapi kebanyakan orang safety memang dia belajar menolak lah. Memang dah diajar 22 hari tu dia ajar menolak. Dia ajar menolak, dia tak diajar menarik. Bila dah kerja baru tahu, rupanya menarik lagi senang daripada menolak. Menolak letih, menarik lagi senang. Cuma menarik ni kau kena tunduk sikit lah. Dada tak buka lebih lah, dada kuncup sikit kan. Tapi nanti hujung-hujung dia tu tersenyum. Dan satu lagi macam objektif dan target tu saya suka letak. Letak objektif, OSMS punya objektif. Satu berapa bulan berapa high rate kan. It's very good. Cuma kena ada macam bila kau measure nanti tu kena ada dia punya weightage lah. Kena letak dia punya weightage lah, berapa persen kan. Kau hijau dapat berapa markah, kuning berapa markah, merah berapa markah. Aku biasa lampu traffic light je, aku pandai itu je. Iyalah. Itulah lebih kurang. Tapi 5 tahun tu. Okay. Terima kasih Bang 5 Asri. tahun jangan berhenti tau. Lepas tu aku cadangkan lepas 5 kalau siapa yang buat 2 tahun kan, pastikan tahun ketiga tu jangan berhenti dulu. Jangan lompat safety. Pasal kau nak tengok dia punya result. Kalau kau buat 5 tahun, maksudnya tahun ke-6 kau dah nampak result baru. Wah. Tapi aku pun cakap aja pandai. Selalunya aku 2 tahun, tahun ketiga tu aku tengok result daripada luar. Dari luar pagar aku tengok result. Kan? Result tanya budak-budak, kalau berjalan tu maksudnya sukses lah program tu. Okay. Baik. The success of safety program is apabila safety man tak ada dalam khilaf. Itulah the success of safety program. Ya, betul. Jadikan safety ni milik semua. Dia yang jadi masalah biasanya kat langkah yang pertama tu pun tak dibuat. Tak educate, tapi terus suruh. Tu yang jadi isunya. Belum apa-apa dah suruh. Pergi buat semua. Lepas tu gula-gula kurang. Mula-mula kena gula-gula lebih. Mula-mula. Itu biasa. Gula-gula kena lebih sikit gula-gula. Itu biasa. Gula-gula mula-mula kena lebih. Kan, ini minum air tawar je kan. Sekali-sekali nak ada gas
Safety meeting keluar duit sikit kan. Safety meeting tak payahlah nak minta bajet company kan. Buatlah keluar duit sikit KFC ke baru nak datang kan. Ini kosong je. Tapi kalau selalu sangat pun pengsan juga. Betul. Okey. Baik. Apalah. So tapi aku respect tu. Kau punya heroes tu jenis. Tapi tak tahu kenapa orang tak terfikir. Apa dia? Tak terfikir apa? Oh, ada lagi satu soalan lah. Oh, Sri dah hilang. Apa yang didahulukan? Buat SOP kerja dulu atau buat hiring dulu? Apa dia? Kurang kreativiti lah. Mungkin tak tahu agaknya. Oh, apa nama heroes tu Ya, biasalah. Okey. Baik. Nak tanya, apa yang dah perlu didahulukan? Buat SOP kerja dulu atau buat high-rate dulu? Kalau boleh buat dua-dua sekali. Sebab kalau dah jadi SOP baru high-rate jadi, nanti SOP tu nak kena ubah semula. Kalau boleh buat high-rate dulu pun lagi cantik. Lepas tu barulah jadi SOP kerja yang final. Tu je. Tapi bagi saya tak adalah benar-benar chicken and egg jugalah ni. Bagi saya yang penting pada akhirnya SOP tu memang kita dah pastikan dia ni caranya selamat. Itu yang penting. Jadi praktis lah. Tapi sekarang ISO 45000 kan tak wajib ada written document, written SOP tak wajib. Ada certain tak wajib. Certain part. Risk assessment wajib. Dokumen. Itu wajib. Kita tahu macam SOP ni some SOP pada aku wajib lah. Some SOP tu tak perlu pun. Tak. Yang penting ini yang aku faham. Walaupun dia kata tak wajib, kena buktikan boleh konsisten. Iyalah. Maksudnya praktis kena konsisten lah. Okey. Baik. Kalau SOP forklift boleh tahan ni tebal. Tapi bila pergi warehouse dah macam buruk. Lompat-lompat. Okey. Ada soalan. Part education pun dah susah coach. Orang lama mana nak dengar orang Banyu punya ilmu. Okey. Cik Zulkarnain. Kalau Cik Zulkarnain beli saya punya e-book How to Start Safety in Factory, fasa 1 dalam buat safety dekat factory ialah mengenali orang. Ya, betul. Orang ni kalau kita tak ada silaturahim dengan dia, kita bagi duit tu nanti dia kata kita nak rasuah. Betul. So ini ilmu yang ilmu kat tempat lain tak jumpa ni, kat dalam buku tu je yang saya kempen. Nak start safety mula dengan kenal orang. Siapa sultan, siapa hulu balang, siapa bendahara. Semua tu nak kena kenal. Kalau tuan pun sama. Tiba-tiba orang datang kat tuan, lepas tu cakap ini salah ni. Kan melompat kan? Biasalah. Melompat. Oh, mana nak beli e-book? Kat mana aku ada letak e-book tu? Kejap saya letakkan linknya dekat situ. Panduan nak beli e-book. Ni dia. Copy. Saya paste kat sini. Saya paste dekat komen. Khas untuk siapa namanya? Untuk Anis. Dan juga Cik Zulkarnain. So mulanya dekat situ. Safety ni sebenarnya tentang hati dengan perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Yang banyak-banyak orang reject tu, itu sebenarnya sebab dia tak cinta kat kita. Kenapa tak cinta kat kita? Sebab tak kenal. Petronas pun tahun ni dah start pergi heart and mind tau, hati dan perasaan tau. Safety bukan terjerit-jerit lagi sekarang dah, tak ada jerit-jerit lagi sekarang. Tak ada. Kita mengurat. Ada orang kata kita dah selalu buat high rec, cuma dan rekod dan dokumen saja. Ini supaya jadi rujukan zaman berzaman. Jadi susah bila bahasa tentang kita guna tu tak mesra marhain. Jadi belajarlah bahasa marhain. Betul, saya setuju. Dia letaknya benda-benda teknikal kat dalam tu kan. Aku pun naik pening. Ingat je, high rec tu untuk dibaca oleh budak baru tau. Sebenarnya dia masuk kerja, dia kena baca tau high rec tu. Wajib tau. Betul tak Azri? Betul sangat. Sebab itu part of pengurusan punya tanggungjawab kan, communicate the hazard kan. Itulah, bacalah high rec. Aku kalau boleh high rec zaman sekarang ni pakai Google Form je. Pakai Google Form je. Lepas tu setiap pekerja baru masuk suruh dia download. Kau buatlah app ke apa kan. Suruh dia download. Kan senang. Bila dia dah buat aja, maksudnya dah ada rekod. Right, baik. Ada lagi tak soalan? Apa lagi soalan? Kalau ada yang terlepas, saya minta maaf ya. Okay, so maklumat untuk Heroes ada dekat bahagian FB Events. Dan sekali lagi, sekiranya anda nak dapatkan nak dapatkan kita punya promo, mana promo kita tadi, promo yang ini sudah dipost dekat kita punya Facebook. Boleh pergi daftar di sana terhad dalam masa 48 jam sahaja. So terima kasih kepada semua atas anda punya penyertaan yang sangat awesome. Terima kasih kepada Cikgu Asri yang sudi berkongsikan ilmu pada minit-minit terakhir. Okeylah, alhamdulillah, terima kasih. Dan semoga berjumpa lagi dalam minggu yang seterusnya. Sekiranya anda belum like dan follow, ingat saya dalam doa anda lah. Ya. Dan sekiranya anda belum like dan follow page Azhan Safety Man, jemput like dan follow supaya anda boleh dapat lagi program-program percuma macam ini. So terima kasih sekali lagi. So stay safe, follow SOP Azhan Safety Man. Assalamualaikum.